the blue, I'm not feeling well today. Okay, Ustazah tak apa-apa sihat hari ni. So Ustazah tak cantik lah sangat hari ni. So macam tak nak korang tengok Ustazah tak cantik. Okay, apa ya? Okay, so insyaAllah. Okay, buka muka surat 100 berapa tadi? 7 107 untuk fa'il. 106. 106. Okay, so kita dah belajar tentang macam-macam kan 3 minggu ni masuk topik membaca, kita buat ayat, kita cari perkataan, kita record suara, lepas tu kita banyak daripada yang lain lah kan. Okay, so hari ni Ustazah nak fokus kepada balik semula kepada kawaid nahwiyah kita, grammar lah. Okay. Hari ini kita akan sentuh dua tajuk iaitu al-fa'il dengan al-maf'ul bih. Okay, al-fa'il adalah pelaku lah. Al-fa'il, the dua dalam bahasa Inggeris dia. Ustazah sebenarnya ni pinjam bukan pinjam with credit lah. Ustazah ambil nota Ustaz Ismail lah. So, Ustazah tak sihat sangat kan. So masa tadi Ustazah macam, Ustaz nak pinjam nota. Tapi Ustaz ada satu je nota. Nota lagi satu yang tak cantik tu Ustazah punya lah. So nanti korang tengok apa beza Ustaz punya dengan Ustazah punya. Okay. So sedia ya? Kita masuk Okay, so apakah itu fa'il? Fa'il dalam bahasa ni kita boleh kata dia adalah sebagai pelaku lah. Kalau dalam ayat dia adalah pelaku, okay? So fa'il ni terbahagi kepada berapa? Fa'il, the dua is a noun that does the verb. Fa'il huwa al-ismul ladzi yaf'alul fa'la. Fa'il tu adalah pelaku dalam bentuk kata nama yang melakukan sebuah perkara. Okay, dan dia adalah essential. Essential tu maksudnya apa? Benda yang wajib lah kan? Benda wajib dalam jumlah fi'liyah. So, kalau dalam jumlah fi'liyah tu, kalau tak ada fa'il tu tak dinamakan fi'liyah. Kalau tak ada fa'il tak dinamakan fi'liyah. Okay. Dan dia terletak di selepas kata kerja. Okay, dia terletak selepas kata kerja. Contoh ayat dia adalah labisa al-arisu malabisa zawaj. Labisa al-arisu malabisa zawaj. Pengantin lelaki itu memakai pakaian persalinan pengantin. Pakaian pengantin lah. Macam mana orang panggil pakaian pengantin ke? Persalinan pengantin. Macam tu. Itu macam mana? Okay. So, labisa tu fa'il, al-arisu tu adalah fa'il. Al-aris tu lah orang dia, ada yang melakukan dia. Dia yang memakai. Okay. So, ada dua jenis fa'il. Yang pertama, isim zahir. Mana isim zahir? Dia memang kita nampak dia. Ternyata zahir ni ada di situ. Okay, dia ada dekat dalam ayat tu. Contoh dia, Zahaba at-talibu ilal madrasah. Zahaba at-talibu ilal madrasah. So, mana dia punya fa'il? Dan terang sang kat situ. At-talibu. At-talibu tu adalah fa'il dia. Pelajar itu pergi ke sekolah. Kemudian, domair. Domair ni adalah kata ganti nama diri kan? So, boleh jadi kata ganti nama diri ni berada pada sebuah kata kerja. Okay, dan tak ada dah yang ayat yang lain, perkataan yang lain menunjukkan tu fa'il kan. Memang itulah dia fa'il dia. Contoh, roja'tu ilal bait. So, mana satu dia punya fa'il? Fa'il dia adalah tu. Menunjukkan kepada saya. Saya telah pulang ke rumah. So, dalam sebuah ayat boleh jadi dua jenis fa'il. Yang pertama dalam bentuk isim zahir memang nampak jelas. Yang kedua dalam bentuk domir. Okay. Kemudian ayat yang pertama kita tengok. Yaknisu ar-rajulu al-arda. Ni orang tu tengah buat apa? The man sweep the floor. Okay, lelaki itu menyapu lantai. So, manakah fa'il dia? Apakah pelaku dia? Yang tengah bergerak tu lah. Orang tu kan? So, the man. Ar-rajulu. So, ar-rajulu tu adalah fa'il dia. Yaltaqi as-sadiqani fil maqha. Yaltaqi as-sadiqani fil maqha. Dua orang kawan berjumpa di kedai kopi. So, siapakah fa'il dia? Fa'il dia adalah as-sadiqani. As-sadiqani adalah dua orang kawan.
Okay. So dua orang kawan itulah fa'il dia. As-sadiqani. Ijtama'a al-muwazzafuna fi ghurfatil mujtama'. Pegawai-pegawai itu berkumpul di bilik mesyuarat. So mana satu fa'il dia? Fa'il dia adalah muwazzafuna. Okay, tengok cuba tengok baris bagi ke semua benda tu, ke semua benda, ke semua pelaku tersebut. Okay, ar-rajulu baris apa? Depan kan? Ar-rajulu baris depan. As-sadiqani alif lam, alif nun. So dia marfu' bil alif. Tadi marfu' bil dhammah. Yang muwazzafuna marfu' bil waw. Okay, baris-baris ni yang kamu akan tengok nantilah. Kena alert kat baris-baris ni. Okay. From the example above, we notice the following rules of the jewel. So, kalau kita tengok, okay, kita boleh nampak ada beberapa syarat dia. Yang pertama, fa'il ni dalam bentuk marfu'. Okay, marfu'. Marfu' ni maksud dia dalam bentuk dhammah, alif nun, waw nun. Okay. Kemudian dia dalam keadaan kata kerja dia mestilah dalam keadaan satu, mufrad muzakkar. Yang saya selalu sebut kan, bukan mufrad muzakkar, mufrad lah dalam keadaan mufrad. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il dia kena dalam bentuk satu, bukan dua ataupun plural. Okay. Kemudian fa'il tu mesti datang selepas fi'il. Fa'il mesti datang selepas fi'il. Okay. Kemudian hilang pula. Kemudian sorry. Kenapa hilang? Allah, di belakang pula. Okay, kemudian the verb must be in active voice, maksudnya mabni lil ma'lum, maksudnya kata kerja tu memang ada dekat situ. Okay. Terusnya, kata betul arisalata az-zamilani yuqabilani fil qitar hum safaru bit ta'irah. Okay, ini adalah beberapa contoh yang nak menunjukkan dia punya fa'il itu ada dalam kata kerja. Okay, fa'il itu ada dalam kata kerjanya. So, fa'il yang pertama ada dalam kataan kata betul. So, siapa kata betul tu? Ana. Ana kata betul ar-risalah. Kata betul ar-risalah maksud dia saya menulis surat. So, tu adalah fa'il dia. Ana. Az-zamilani yuqabilani fil qitar. Contohlah az-zamilani tu tak ada kan? Yuqabilani tu saja. So yuqabilani tu, dalam yuqabilani tu ada huma. Mereka berdua berjumpa di kereta api. Hum safaru bit ta'irah. Mereka bermusafir dengan kapal terbang. So safaru bit ta'irah. So kita tak ada pun benda ni kan. So safaru tu, dalam safaru tu ada pelaku dia. Okay, macam biasalah tadi. Okay, fa'il dia boleh dalam keadaan dhamir dan dia adalah dalam keadaan dhamir muttasil, iaitu yang melekat dengannya. Okay, fa'il tu mesti datang selepas fi'il dan dalam keadaan mabni lil maklum kata kerjanya. Okay, untuk latihan ni, mari kita baca sama-sama. Ini pada muka surat 108 100 berapa ni? Tak semula soalannya tapi ada beberapa soalan dia. Okay, wazza'at. Semua sedia dah dengan pen? Semua sedia dengan buku? Dah. Okay, wazza'at bermakna mengedarkan. Mengedarkan. Okay, mengedarkan manisan. Okay, so contohlah kan dalam pilihan jawapan tu tak ada satu je. Ada beberapa pilihan jawapan. Ada al-akh, ada al-um, ada al-ukht, ada ada yang lain-lain lah maksud dia. So macam mana awak nak tahu dia punya jawapan tu? Awak tengok pada fi'il dia. Okay, sekarang ni fi'il dia adalah untuk hiya kan. So hiya tu confident dah dia adalah perempuan. So pelaku dia mesti adalah perempuan. Okay, tapi sekarang ni dia bagi beberapa pilihan. Okay, mana satu pilihan jawapan yang tepat kelas? Ukhtin, al-ukhtu, al-ukhta. Ukhtu.
Okey, al-ukhtu sebab dia berada dalam keadaan marfu', betul, marfu' bid-dhammah. Okey, jawapan dia al-ukhtu sebab dia dalam keadaan marfu' bid-dhammah. Kita tengok bawah. Hasa al-islami islaman ala zawaj. Okey. Islam menggalakkan perkahwinan. So jawapan yang tepat dia ada apa? Adalah al-islamu. Al-islamu. Kenapa Lama. al-islamu? Sebab dia pun masih marfu' bi dhammah. Okey, kemudian yafrahu at-talibani. Kenapa yafrahu at-talibani? Okey, jawapan dia adalah pada binajahihima. Kamu kena tengok ayat tu yang sepenuhnya. Najahihima menunjukkan dua orang mereka, dua orang. Okey, huma. So at-talibani yang tepat sebab dia adalah marfu' bil alif. Okey, dia marfu' bil alif. So yafrahu at-talibani binajahihima, marfu' bil alif. Dan akhir sekali al-hadiruna. Kenapa? Sebab al-hadirina dengan al-hadiraini tu mansub. Marfu'nya adalah al-hadiruna. Okey, marfu' bil waw. Okey, setakat ni dapat tak? Salah. Dia nak guna hadirina dengan hadiraini nak tu. guna bagus soalan tu. Okey. Al-hadirina dengan al-hadiraini tu kita gunakan dalam keadaan dia sama ada mansub ataupun majrur. Okey. Dia mansub dengan majrur ni pada keadaan dan tempat yang lain. Dia tak boleh dekat tempat fa'il. Okey. Dia guna dekat tempat maf'ulun bih ataupun selepas harful jar, isim majrur. Dua tu guna kat tempat tu. Dia berada dekat, selalunya berada dekat maf'ulun bih dengan isim majrur. Untuk level awak tahu yang itulah. Okay, jadi kalau selain daripada tu, kalau dia dalam bentuk waw nun, dhammah dengan alif nun, dia adalah untuk fa'il sahaja. Okay, dapat? Okay, so fa'il adalah pelaku, dia berada selepas kata kerja, dia dalam keadaan marfu', bidhammah, alif dengan waw. Lepas tu dia boleh juga dalam keadaan kata ganti nama diri kan. Boleh jadi dia dhamir muttasil, dia melekat dengan kata kerja. Lagi apa? Itulah dia fa'il. Okey. Kemudian kita tengok kepada maf'ulun bih. Dah masuk Ustazah punya nota tak lawa sangat. Okay, so maf'ulun bih tu apa? Maf'ulun bih tu adalah the direct object. Kita boleh kata objek, kita boleh kata mangsa, kita boleh kata benda, ikut apa kefahaman awak. Contoh saya baca buku. So buku tu adalah objek yang kita baca kan? Itu adalah maf'ulun bih. Dan dia adalah dalam keadaan noun, isim. Okay, dia adalah mansub, kalau tadi marfu' dan dia boleh jadi dalam keadaan affirm or negate itu occurrence. So boleh jadi benda tu berlaku ataupun tak berlaku. Faham tak? Contohnya afahamu ad-darsa. Saya faham pelajaran. So ad-darsa tu adalah maf'ulun bih. Boleh jadi juga la afhamu ad-darsa. Sebenarnya saya tak faham pun pelajaran. Still ad-darsa tu adalah maf'ulun bih. Okay. So apakah ta'rif kepada maf'ulun bih? Wa huwal ismu al-mansub. Isim yang mansub. Allazi yaqa'u alaihi fa'li. Okay. Yang menunjukkan yang terjadi ke atasnya sesuatu perbuatan. Contoh dia. Darabtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Saya pukul Zaid. Mana satu maf'ul dia? Maf'ulun bih dia adalah Zaid. Okay, Zaid itu yang dipukul. Saya pukul Zaid, so Zaid tu ada maf'ulun bih dia. Objek dia ataupun mangsa. Saya menunggang kuda. So mana satu maf'ulun bih dia? Objek dia? Mestilah kuda. Kuda. Kita tengok persamaan antara Zaidan dengan Farosa. Zaidan baris atas, Farosa pun baris atas. Okay, itu adalah alamat yang paling asas untuk mansub lah. Dia berbaris atas. Okay, ada juga dua jenis maf'ulun bih. Macam biasalah tadi.
dia ada dalam keadaan isim zahir dan keadaan domir. Contoh, qatafa Ismail az-Zahra. Ismail memetik bunga. Qatafa Ismail az-Zahra. Ismail memetik bunga. So, az-Zahrata adalah maf'ul dia. Maf'ulun bih dia. Okey, ad-dhamair pula contoh kita gantikan az-Zahrah tu dengan kata ganti nama dia adalah ha. So, qatafaha Ismail. Qatafaha Ismail. Ismail memetiknya. So, nya tu adalah bunga tadilah. So, ha kat sini adalah dia punya maf'ulun bih. Okey. Setakat ni okey? So, maf'ulun bih tu apa? Mangsa untuk objek. Okay. Kita ambil contoh yang kita dah tengok tadi. Yaknisu ar-rajulu al-arda. So, mana satu maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih dia adalah al-arda. Al-arda. Ya. Yeah. Okay, the man sweeps the floor. The floor indicates it's a direct object. So, katabtu ar-risalata. So, mana satu maf'ulun bih dia? Ar-risalata. Bagus. Ar-risalata. Contoh lain. Daraba Muhammadun as-sariqa. Muhammad memukul pencuri. So, dia punya maf'ulun bih adalah pencuri tu. As-sariqa, the thief. Sekarang kita tengok beza dia punya bilangan Dia punya baris dia mengikut bilangan. Kalau untuk lil akil, contoh yang dia bagi, okey, daraba Muhammadun as-sariqa. Kalau seorang dia jadi as-sariqa. Kalau dua orang dia akan jadi as-sariqaini. As-sariqaini. Yang ini macam mana kita nak ingat dia dua benda? Aini, ingat aini mata. Mata ada dua. So aini tu untuk dua orang. Daraba Muhammadun as-sariqina. Ini ramai. Muhammad memukul pencuri-pencuri itu. So as-sariqina. As-sariqina. Dia dengan yanun. So apa baris dia kat sini? Dia baris atas dan juga yanun. Dua-dua ni yanun. Tadi alif nun kan? Ini dua-duanya yanun. Okay, kalau untuk yang tidak berakal, kata betul ar-risalata, kata betul ar-risalataini dan kata betul ar-risalati. Risalat ni jadi jamak muannas salim, dia berbaris di bawah. So kalau kamu perasan ada 3 baris yang berbeza. Yang itu yang pertama fathah, ya dengan bawah kasrah. Okay. Ustazah dimaklumkan kalau kamu dalam periksa nanti, kamu hanya akan ditanya tentang yang singular je. So, kamu just fokus pada daraba Muhammadun as-sariqa atau kata betul ar-risalata. Tapi Ustazah akan ajar semualah tabinya kan. Cuma difahamkan nanti dalam periksa dia akan jadi senang lah. InsyaAllah tak susah. Okay. Ada seorang ustazah ni dia share dengan ustazah. Dia punya formula dia adalah akala Muhammadun al-aruzza. Okey, Muhammad memakan nasi. Betul? Okey, Muhammad dia duduk. Mestilah dia duduk depan nasi kan? So ingat Muhammad baris dia baris depan. Kan? Nasi tu pula mestilah ada atas pinggan. Betul? Atas pinggan atau atas meja. So nasi tu berbaris atas. Jadi, Muhammad si pelaku tu baris depan, Al-Aruzza si objek itu dia berbaris atas. Nampak tak dia punya formula dia tu? Saya tak tahulah kamu nampak ke tak, tapi saya nampaklah cara dia macam tu. Faham tak? Nampak? Kan? Faham. Tengok macam tu. Muhammad baris depan. Muhammad makan nasi. Ingat ayat Muhammad makan nasi. Al-Kalam Muhammadun Al-Aruzza. Al-Aruzza Muhammad tu dia duduk depan nasi. Nasi tu ada atas pinggan. So dia baris atas. Macam tu. Okay. So Ustazah akan terus masuk pada latihannya. Okay, sebelum kita masuk latihan, kita tengok pada comparison dia. Okay, fa'il dengan maf'ulun bih. Fa'il adalah al-ismul ladzi yaf'alul fi'la. The dua is who does the action of the verb. Al-ismul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'li, objek yang menerima
pekerjaan. Maksudnya dia yang dilakukan ke atasnya, mangsanya, objek. Kedua-duanya boleh datang dalam keadaan isim zahir. Okay? Kedua-duanya boleh datang dalam keadaan isim zahir dan juga dhamair. Dia boleh datang keadaan visible noun. Maksudnya nampak kat situ. Okay, ini adalah alamatul i'rab. Okay, alamat i'rab yang tadi tu, okay, kalau sebelah kanannya tu adalah fa'il marfu' bi dhammah. Tengok yang pertama, al-alif dengan al-waw. Dhammah dan dua dhammah. Kalau mansub, okay, dia bil fathah, bil ya dan bil kasrah. Okay. Secara umumnya kamu fokuskan dengan yang atas sekali tu Kalau mufrad, fa'il dia bil dhammah, maf'ulun bih mufrad dia bil fathah. Okay. Kita tengok sekali lalu, nanti kita terus buat latihan baru kita nampak, okay? Terusnya. Kalau fa'il dalam bentuk dhamair dia datang waktu bila? Okay, ini adalah kata kerja past tense kan, fi'il madhi. Okay, kamu kena ingat lah. Kamu ingat lagi tak ni fi'il madhi ni? Zahaba, zahabu. Kita nyanyi tu kan? Okay, tengok yang daripada kanan ke kiri Huwa zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Kan? Okay, so kalau dia bagi ayat kan, kamu ada kata kerja ni je. So kat mana dia punya mana punya pelaku dia? So pelaku dia ada dalam kata kerja tu. Kalau zahaba pelaku dia huwa. Kalau zahabat pelaku dia hiya. Okay, so kamu kena ingat lah kata kerja tu untuk apa. Samalah juga dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pun, okay, kalau dia bagi perkataan fi'il tu dia, yazhabu ilal madrasah. Tak ada pun dia cakap siapa orang dia kan. Tapi kamu tahu dia yang pergi. Sebab dalam kata kerja tu sendiri dah ada dia punya pelaku. Okay, kalau ni lagu dia apa? Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Tazhabin, tazhabani, tazhabna. Lepas tu, azhabu, nazhabu. Macam tu, okay? Kalau untuk maf'ulun bi, okay, kalau objek dia kan berlaku dalam keadaan fi'il, dia akan attach dengan kata kerja tu. Ra'aitu, contoh perkataan dia bagi ra'aitu, saya nampak. So, kalau dia ra'aituhu, aku nampak dia. Ra'aituha, ra'aituka, ra'aituki, ka untuk anta, ki untuk anti. Ra'aituhuma, aku nampak dua-dua tadi. Ra'aitukuma, aku nampak engkau berdua. Ra'aituhum, aku nampak mereka. So aku dengan nampak tu ra'aitu, hum tu lah maf'ulun bih dia. Ra'aituhunna, ra'aitukum, ra'aitukunna. Okay, Allahumma hdini, Allahumma hdina, ihdina siratal mustaqim kan. Ni kata kerja suruh. Okay, kita minta Allah memberikan kita hidayah. Ihdina. So na dekat situ tu adalah maf'ulun bih dia. Okay, nampak macam mana? So yang fa'il dengan maf'ulun bih dua-duanya dalam keadaan isim dan boleh juga dalam keadaan dhamir. Okey. So mari kita tengok latihan. Muka surat berapa latihan? 17. Ini yang fa'il ke? Fa'il kan? Okey, baca tadi soalan wazza'atil halawiyat. Wazza'ati siapa yang siapa yang mengagihkan manisan tu? Jawapan dia Al-uhtu. Al-ukhtu. Jawapan dia adalah al-ukhtu. Okay, kemudian hassa, siapa yang menggalakkan perkahwinan? Hassa al-islamu. Okay, yang nombor 3 ni tak ada tadi soalannya. Okay, Ana, saya imro'atan solehatan. Saya telah perempuan yang soleh.
Saya telah berkahwin. Tazawwajtu ke tazawwajti ke tazawwajat tazawwajta. Jawapan dia adalah siapa tahu? Tazawwaj. Tazawwajtu. Ya, Tazawwajtu. pandai. Tazawwajti untuk siapa? Tazawwajtu ana. Tazawwajti untuk Seorang perempuan. anti. Tazawwajat untuk ya. Oh, untuk iya. Tazawwajta untuk anta. Boleh? Okay. Yafrahu. Yafrahu. Kamu nampak kat sini dia untuk muzakkar kan? Huwa. Boleh jadi untuk seorang. Kalau kamu tak hati-hati, kamu terus jawab yang mana? Okay. Bizawaji ibnatihima. So ada dua orang dekat dalam konteks ni. So mana jawapan yang paling tepat? Kalau fa'il yang dua orang. Al-waliduna. Al-walidan. Kenapa tidak al-walidain ni? Sebab dia marfu' bi alif. Okay, fa'il marfu' bi alif. Al-walidain. Okay, nombor tiga. Yatanawalu, memakan ataupun mengambil al-ma'kulat. Okay, kenapa dia punya pilihan dia? Okay, yatanawalu first dah ada ya. So al-hadirat dah confirm salah. Al-hadirat confirm salah. Al-hadirina, al-hadiruna, al-hadiraini. Antara banyak-banyak ni mana satu yang marfu'? Ada satu je yang marfu'. Itu Al-hadiruna. al-hadiruna. Okay, tulis dalam buku awak tu. Lengkapkan. Okay. Dapat ya? Okay, seterusnya. Okay, al-khatamu maksud dia cincin. Al-khatamu cincin. Az-zawaju pasangan. Az-zawaj. Az-zawaj tu perkahwinan ke pasangan? Pasangan. Al-arusani dua orang pengantin. Al-arusani dua orang pengantin. Al-arusu pengantin perempuan. Al-arusaini dua orang pengantin juga tapi dia berbaris mansub. Al-mad'uwuna jemputan. Mad'uwuna jemputan. Surata gambar. Henna adalah inai. Okay, tengok soalan pertama. Tuhibbu al-aris. Siapa yang sayang pengantin lelaki ni? Tuhibbu. Al-arusu. Al-arusu. Pengantin perempuan itu sayang pengantin lelaki. Al-arusu. Al-arusu. Perhatikan. Sya'ara. Berasa. Sya'ara ni Allahu Akbar. Sya'ara ni dia rasa apa? Dia rasa gembira. Dengan bahagia. Rasa gembira dengan bahagia. Okey, mana satu jawapan yang tepat awak rasa? Az-zawaju. Boleh jadi pasangan. Boleh jadi? Boleh jadi jemputan kan? Jadi kita tinggal dulu sebab banyak sangat dia punya option dia. Okey, nombor 3. La bisa memakai. Memakai pakaian perkahwinan yang cantik. Itu siapa yang pakai pakaian perkahwinan yang cantik? Mestilah Pengantin. pengantin mana kata? Al-Khatam. Al-Khatam ni orang yang bertunang ke? Cincin lah. Salah-salah ke ni? Khatam. Al-Khatamu. Okey, sekejap. Tengok siapa yang pakai baju pengantin tu. So jawapan dia apa? Kamu rasa?
Arusani. Arusani. So, mestilah pengantin yang pakai baju kahwin kan, betul tak? Okay, so letakkan jawapan dia Arusani. Um, Hello. Hello. Sudah? Korang? Yes. Salah Salah Ya, Salah salah. Salah berhenti dekat mana tadi? Sini kat gambar kahwin Betul kan? Kat gambar kahwin kan? Yes. Okay, so ta'khuzu as-sadiqat suratal arusaini. Pening sikit lah. Saya tengok dalam kamus al-khatam tu memang cincin. So nak cincin tu nak letak kat mana? Takkanlah kan? Saya rasa ni lah kot jawapan dia. Okay, so untuk muka surat ni ada apa-apa perkataan yang kamu tak tahu? Salah nombor 4. Nombor 4 tu yukawi tu menguatkan. So dua pengantin itu yang menguatkan ukhuwah antara dua keluarga. Saya rasa yang tu lagi tepat. Sebab al-usrataini kan ada dua keluarga kan. So mestilah pengantin al-arusani. Okay, boleh? Boleh ya? Saya teruskan ya? Boleh. Okay. Okay, macam biasa soalan ni kita nak kita betulkan mana satu kesalahan yang salah kan.
Okay, tapi seperti yang Ustazah kata kat kamu, soalan APT tak keluar. So insyaAllah soalan ni tak ada lah. Cuma kita buatlah latihan yang ada supaya kita boleh kukuhkan kan kita punya pemahaman walaupun tak keluar periksa. Okay? Kena betulkan niat ni masing-masing. Belajar bukan untuk periksa ya. Okay, tengok. So kita berada dalam tajuk fa'il. Okay. So kita kenalah keluarkan fa'il kan. Okay. Cuba keluarkan fa'il pada perkataan yang pertama tu. Apakah fa'il dia? Muhadirina. Muhadirina. Betul ke? Muhadirina ni. Kan dia dalam keadaan marfu' kan? So apakah keadaan marfu' dia? Al-muhadiruna. So al-muhadirina dia akan jadi al-muhadiruna. Okay. Nombor 2. Ana arsalna bitaqati da'wati ilaikum. Kamu nak ubah ana ke nak ubah arsalna? Duduk. Anak-anak. Okey, kalau kamu pilih ana, jawapan yang betul dia adalah Nahnu. nahnu. Kalau kamu pilih arsalna, jawapan yang betul dia apa? Arsaltu. Pandai. Good job semua orang. Okey, arsaltu. Allah, nak pula dah. Okay. Syakara. Syakara az-zawjaini duyufal hafli. Mana satu pelaku dia? Al-zawjaini. Az-zawjaini. Betul ke marfu' bil ya? Dia bukan marfu' bil ya. Dia marfu' bil aini dua orang. Ingat, aini dua orang. So dia akan jadi az-zawjaini. Alif. So dia akan jadi Al-zawjani. ya. Az-zawjani. Az-zawjani. Nombor 4. Tahmilu as-sadiqatu al-hadaya al-jamilah. Dia akan jadi as-sadiqati kan? Yang tepat dia apa kelas? Sadiqatati tu. Tu. As-sadiqatu. Okay, nombor 5. Apakah dia punya pelaku dia? Selepas kata kerja istakbala adalah al-ikhwata, adik-beradik itu. Al-ikhwata dia baris atas. Yang betulnya adalah al-ikhwatu. Watu. Okay. Nampak ya? Yang lain? Okay. Terusnya kita buat latihan untuk maf'ulun bih. Okay. Ini adalah latihan maf'ulun bih yang pertama. Yuti'ul aulad. Yuti'ul aulad. Anak-anak menghormati siapa? Apa jawapannya? Ingat, maf'ulun bih mansub bil fathah ya dengan kasrah. So jawapan awak ada antara perkataan ni kena ada fathah, perkataan ni kena ada ya ataupun perkataan ni kena baris bawah kasrah. Okay, mana satu jawapan yang tepat kat sini? Walidina. Ya, betul. Al-walidina. Anak-anak lelaki itu menghormati kedua ibu bapa. Nombor 2, Zara Usman. Usman melawat. Usman melawat bandar. Bandar yang mana satu? Madinatu, Madinati, Madinatani, Madinataini. Yang fathah tak ada. Ada ya, ada tak yang baris bawah? Kalau baris bawah tu untuk alif ta. Ini untuk alif ta saja. So mana? Madinataini. Madinataini. Okay.
qaddama. Suami menghadiahkan apa untuk isteri dia? Romantik gila suami ni. Suami tu menghadiahkan apa pada isterinya? Bunga. Bunga-bunga. Bunga-bunga yang mana satu? Zuhura. Zuhura. Zuhuran. Ni ingat objek dia. Objek dia baris atas. Kedua-dua ayat itu membesarkan anak-anak perempuannya dengan pendidikan yang baik. Tarbiyatan jayyidatan. Yang mana satu? Anak-anak yang mana satu ni? Tadi saya sebut fathah, ya nun dengan kasrah kan? Kasrah tu untuk yang alif ta. So, jawapan dia adalah Al-banati. Ada Zakaria. Zakaria menolong. Fi yaumil utlah. Yang ni ramai orang confuse. Kalau dah kata dia menolong orang kan, so orangnya tu lah yang kena baris atas. Iaitu apa? Ummahu. Ummahu. So, Zakaria menolong emaknya pada hari itu. Okay. Siapa tak faham untuk latihan yang ni? Nampak kan? Semua orang nampak? Okay, kita tengok latihan seterusnya. Ini surat berapa ni? Saya lupa nak cakap. 117 Ya. Okay. Bawah dia. Yang ini kamu kena datangkan sendiri. Ustazah bagi masuk, kamu yang bagi tahu Ustazah Ustazah nak letak apa. Saya melawat fil qaryati, di kampung. Kamu lawat siapa kat kampung? Atuk. Atuk apa? Jaddud. Jaddud. Dah. Ini apa? Jaddud. Al-Jaddah. Nampak? Jaddah. Kalau dalam zurtu ni, mana dia punya fa'il kelas? Saya tanya kan, zurtu ni fa'il dia mana? Pelaku dia mana? Ana. Tu ni, Ana ni tu. Okay, nombor 2. Atuk memilih 2 benda yang besar untuk cucu dia. Nampak ni, kabirotai ni. Kabirotai ni. Apa benda 2 benda besar yang Atuk beli untuk anak dia? Untuk cucu dia. Atuk pilihkan apa? Songkok. Songkok. Songkok apa dalam bahasa Arab? Kolan suah. Okay, kalau kolan suah tu macam boleh lah kita tengok. Kalau kolan suah, macam ni kita nak sesuaikan dengan ayat sampai ayat dia betul. Okay, songkok al-kolan suah. Okay, betul kan? Jadikan sampai dia tepat. Dia belum tepat lagi ni. Kolan suah taini. Apa tak sifat dia? Kan saya sebut sifat ikut tuan kan? Jadi tuan dia mestilah sama dengan sifat dia. Jadi dia akan jadi Atuk memilih 2 songkok untuk yang besar untuk anak cucu dia. Kenapa songkok? Okay, tadi ada orang kata hadiah, so dia akan jadi hadiyataini. Al-hadiyataini. Okay. Yakhtaru al-jaddu al-qalansuwataini atau al-hadiyataini. Arwah Atuk Sarah kan lepas balik daripada masjid kan mesti dia naik motor balik rumah tu kan dengar pepek. Mesti ada jajan dalam dia punya raga. Ingat pula. Okay. So mesti ada yang tanya kan kenapa hadiyataini, kenapa bukan hadiyatani? Okay. Macam saya selalu kata, sifat ikut tuan betul.
So sekarang ni kita berada dalam keadaan maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena dengan ya nun. Lagi satu, dia dalam keadaan ada ta sebab kabirataini ni. Kabirataini pun ada ta. So dia dua benda dan dia dalam keadaan mu'annas. Sebab tu kita pilih qalan suah yang ada ta juga. Nombor 3. Keluarga menonton apa fi nihayatil usbu'? Keluarga tonton apa? Movie. Movie dalam syarat apa? Kalau tonton TV? Television. At-television. Okay, kita bagi ayat lain. At-tilfaz. At-tilfaz. Tuliskan. Tilfaz ni TV. At-tilfaz. Zazizu. Za. Ya, tilfazah. Kalau filem, al-filma. Tusyahidu al-a'ilah, at-tilfaza atau al-filma fi nihayatil usbu'. Okay, good. Terusnya, innallaha yuhibbul khashi'in. Allah suka orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang itu? Kamu nak letak apa? Siapakah orang yang khusyuk? Yang solat. Orang yang solat. Okay. Orang yang solat dalam bahasa Arab? Was. Musallin. Musalla tau. Musalla tu tempat sembahyang. Musallin. Inna Allah yuhibbul musallinal khashi'ina. Kalau kamu tak teringat musallin, kalau kita buat muslimin boleh. Muslimina al khashi'ina. Okey. Al muslimina al khashi'ina. Orang muslim yang khusyuk. Okay. Mukminin pun boleh. Ihtaram tu, saya menghormati as-salihat. Tengok, as-salihat ni orang-orang yang baik. Tapi dia lelaki perempuan. Dia perempuan. Dia banyak ke sikit? Dia banyak. Kamu nak letak apa? Solihati. Salihat tu yang salihah. Siapa dia? Ana. Cikgu. Cikgu yang salihat. Boleh. So dia akan jadi apa? Mu'allimah. Mu'allimati. Mu'allimati. Mu'allimat. Al-banat boleh tak? Anak-anak perempuan yang solehah, kan? Al-ummahat. Saya doakan semua orang dalam dilindungi Allah, jadi anak soleh-solehah. Dunia ni menakutkanlah sekarang. Kan? Ustazah pun takut dengan diri Ustazah. Makin nak kiamat ni makin macam tak banyak ibadah je. Okay. So, ini adalah beberapa jawapan yang kita boleh jawab lah untuk maf'ulun bih. Ustazah rasa tak ada kot soalan macam ni keluar susah sangat. Cuma akan ada soalan yang pilih-pilih jawapan lah. Kat situ kamu kena tengok baris dia elok-elok. Faham? Tengok baris elok-elok, okay? Macam Ustazah buat semalam tu kira kacang lah tu. Senang je. Kulit kacang je. Okay. So, untuk latihan yang terakhir ini, okay, Ustazah minta kamu untuk gunakan 3 ayat ni. Apa yang Ustazah nak kamu buat? Okay, Ustazah nak kamu gunakan 3 ayat ni di dalam ayat. Letakkan di tempat maf'ulun bih. Okay, lepas dah letak tempat maf'ulun bih, maksudnya ayat tu kena ada fa'il juga kan? Okay, Ustazah nak kamu record diri kamu baca ayat-ayat tu dan rakam, lepas tu letak dekat grup macam hari tu. Ustazah nak dengar betul tak kamu punya baris? Mafhum kelas?
Boleh? Boleh. Boleh Ustazah. Awak. Okey. So kalau tak ada apa-apa, soalan. Ada lagi soalan yang Ustazah perlu tahu ke? Saya nak tengok perkataan tadi. Ni, hadiyatun al-kitabu al-ummu. Jadikan dia dekat tempat maf'ulun bih tau. Ni bukan tempat fa'il, jadikan dia tempat maf'ulun bih. So awak buat apa dengan hadiah? So siapa baca buku? Mak tu kenapa dengan dia? Apa yang, macam mana mak tu boleh diletakkan di tempat objek? Ustazah nak tahu kamu letak macam mana. Okay, so ada dalam kilas kita patut sampai pukul 12 kan? So Ustazah nak kamu rakam suara lah, letak kat dalam grup, nanti Ustazah akan semakkan. So hari ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang fa'il dengan maf'ulun bih kan? Okay, fa'il dengan maf'ulun bih. Kemudian dan juga baris-barisnya. Okay, ingat. Fa'il, kalau fa'il tu baris depan, maf'ul tu baris atas. Inilah yang ini. Okay, kalau kiranya dia berbeza. Kalau dia alif nun, maf'ul bih dia ya nun. Waw nun pun ya nun. Satu baris depan, alif ta dia baris depan, alif ta untuk maf'ulun bih baris bawah. Okay, so Ustazah rasa kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kalau kita sampai sini saja. Nanti kamu tolong rakam suara, nanti Ustazah akan semak ya. Dan minta maaf ya hari ni kalau macam serabut sikit ke, kan macam tak faham ke. Ustazah macam tak sihat sangat hari ni. Okay. Okay, kalau Allah barik fiik. Tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca tahfiz. Ustazah. Terima kasih Ustazah.